بسم الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين والتابع تابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين، خصوصا إلى أبينا وشيخنا ومعلمينا ومربنا المرحوم Tuan Guru Haji Muhammad Rifai bin Yaqub wa ummina al-marhumah Syukriya binti Ahmad wa muallifil kitab wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat syai'un lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Yang saya hormati Tuan Imam Masjid, pegawai-pegawai masjid, ahli-ahli jawatan kuasa, seterusnya hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan kurniaan daripada Allah, dengan keizinan daripada Allah, dengan ketetapan daripada Allah dan juga dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka sama-sama kita dapat berhimpun, dapat berkumpul di dalam masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelum ini hinggalah ke saat waktu dan ketika ini. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalam satu rumah Allah Subhanahu wa taala.
baitun min buyutillah, satu rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Saya berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada mereka yang masih belum niat i'tikaf di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia ini, marilah sama-sama kita niat i'tikaf. Mudah-mudahan selama mana keberadaan kita dalam rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini dikira sebagai amalan kebajikan kita untuk kita bawa berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, sedar ataupun tidak sedar, kita sekarang ini berada dalam satu bulan yang mulia yang dipanggil, yang disebut sebagai bulan Rajab. Bulan yang dianjurkan kepada kita untuk banyak-banyak kita memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala sekalian dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia bulan yang dinamakan Rajab. Kita pun dah mula dah berdoa di mana-mana sahaja, di masjid, surau, tuan imam, orang menjadi imam dan sebagainya berdoa, sudah mula berdoa dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkatikan kita ini dalam bulan Rajab yang kita dipilih oleh Allah untuk kita berada di dalamnya, untuk kita mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Sya'bana, dan ya Allah berkatilah kami dalam bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami, panjangkanlah umur kami sehinggalah kami dapat memasuki bulan yang sangat mulia, iaitulah bulan Ramadan, bulan yang dilipat gandakan segala amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahala berganda-ganda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada bulan ini kita berdoa kepada Allah supaya diberkati hidup kita ini, diberkati kita ini dalam bulan ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kita mohon kepada Allah untuk panjangkan umur kita. Kita minta kepada Allah untuk sampaikan kita ke dalam bulan Ramadan yang mulia. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dianjurkan, diceritakan dalam satu hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk kita minta doa supaya kita panjangkan umur dalam keadaan kita ini dapat melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sekiranya kita orang yang berdosa, maka dengan doa tersebut ataupun dengan dipanjangkan umur kita itu, kita dapat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk kita mohon minta kepada nak mati di atas perkara ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana menceritakan kepada kita, diriwayatkan daripada Imam Muslim daripada Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamannayanna ahadakum al-mauta li dhurrin nazala bihi wa in kana la budda mutamanniyan falyaqul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu bercita-cita, jangan kita teringin ataupun bercita-cita akan kematian li dhurrin, kerana mudarat, kerana ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita rasa tak sanggup dah nak hidup, banyak sangat dah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana ujian nazala bihi, mudarat, ujian yang telah turun dengannya. Wa in kana la budda mutamanniyan, dan jika sekiranya nak minta juga, kita nak juga minta untuk kita dimatikan, maka satu doa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Nabi kata falyaqul, maka doalah, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ahyini ma kanatil hayati khairan li. Ya Allah, ya Tuhan aku, hidupkanlah aku selama mana adalah kehidupan itu baik li untuk aku. Sekiranya hidup itu baik untuk aku, maka hidupkanlah aku, panjangkanlah umur aku ya Allah. Kemudian kata Nabi SAW mengajarkan doa kepada kita, wa tawaffani maka natil wafa khairan li, dan matikanlah aku, wafatkanlah aku selama mana adalah kematian itu baik untuk aku. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tetapi dilarang untuk kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala li musibatin tanzilu fil mali wal jasadi aw fil ahli wal waladi, kerana musibah, ujian yang diberikan oleh Allah fil mali, pada harta benda kita. Kita hidup kita dalam keadaan senang, tiba-tiba diberikan ujian, bankrupt, kita ini hilang harta benda kita, tak sanggup dah nak hidup, minta dimatikan. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Wal jasadi, ataupun kesakitan kita, tak sanggup dah kita nak tanggung dengan kesakitan, ujian ini berat sangat, sakit ini minta nak mati. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Au fil ahli, ataupun berlaku sesuatu ujian pada ahli keluarga dia. Keluarga dia berlaku ujian, dia tak sanggup nak hadap dan sebagainya, minta dimatikan. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Wal waladi, dan juga daripada anak pinaknya. Bukan berlaku kepada diri dia, ujian tersebut, dugaan tersebut kepada orang lain, ahli keluarga yang terdekat, anak, abang dan sebagainya, dan dia mohon untuk dimatikan, maka itu dilarang oleh Nabi SAW. Waruya an Anas aidan, dan ada satu lagi riwayat daripada Anas juga, yang mana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamannayanna ahadakumul mauta, jangan sekali-kali kamu cita-cita, kamu teringin ataupun kamu nak kepada kematian. Kamu nak oleh kamu akan kematian. Sebab apa? Imma muhsinan fala'allahu an yazdada khairan. Jika sekiranya dia adalah orang yang baik, orang yang melakukan kebajikan, amalan yang soleh, ay fala'allahu an yazdada khairan, maka bahawa harap-harap, fala'allahu yakni harap-harap, mudah-mudahan, an yazdada khairan, bahawasanya bertambah lagi kebaikan, kebajikan yang boleh dilakukan dalam kehidupan dia. Sekiranya dia orang yang baik, orang yang suka melakukan amal soleh, yang suka solatnya tak tinggal, suka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat ke atas junjungan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tak tinggal hidup dia ni dengan amalan yang baik, suka bersedekah, maka mudah-mudahan dengan panjang umur itu dapat banyak lagi manfaat yang dia dapatkan ataupun melakukan perkara yang baik dalam kehidupan dia. Fal'allahu an yazdada khairan, mudah-mudahan bertambah kebaikan lagi yang dapat dilakukan dalam kehidupan dia. Wa imma musian, kata Nabi SAW, dan jika sekiranya dia itu orang yang banyak melakukan dosa, kesilapan, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang banyak melakukan perbuatan dosa, maksiat, silapnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, derhakanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, fala'allahu, maka mudah-mudahan, harap-harap orang tersebut an yasta'tiba, bahwasanya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan dipanjangkan umur. Sekiranya panjang umur dia orang yang baik, maka bertambah amalan kebaikan dia. Jika sekiranya dia orang yang buruk, yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan fala'allahu an yasta'tiba, bahawa dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
dia kembali, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitulah ayyatuba wa yatruk dzunubat, dia bertaubat dan meninggalkan akan sekalian dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yatluba ridallah, dan juga dia mencari keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala qabla maut, sebelum kematiannya. Itu manfaat bagi orang yang dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita minta panjang umur untuk kebaikan. Jika sekiranya kita orang yang tidak baik, maka kita mudah-mudahan sempat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Sebelum kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita datang dalam keadaan putih bersih, tidak ada dosa. Allah hantarkan kita atas muka bumi Allah, tak ada sebarang dosa, dan kita nak juga balik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan putih bersihnya kita daripada dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhi daripada kemurkaan Allah, kemarahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertaubat kepada Allah, at-taibu minan dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taubatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kaman la dzambalah, seperti mana orang yang tidak ada sebarang dosa bagi dia. Sebab itu kita minta doa kepada Allah untuk dipanjangkan kita, sampaikan kita ke dalam bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna. Ya Allah, sampaikanlah kami, panjangkanlah umur kami, sehinggalah kami dapat memasuki bulan Ramadan yang mulia. Kami nak beramal dalam bulan Ramadan, kami nak beribadah dalam bulan Ramadan, dan kami nak memohon keampunan dalam bulan Ramadan yang mulia. Panjangkanlah umur kami ya Allah, panjangkanlah umur kami sehingga kami dapat memasuki bulan Ramadan. Itu kita dah mula dah mohon, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dipanjangkan umur kita dan kita dapat melakukan amalan-amalan kebajikan, dan sekiranya ada dosa kita, mudah-mudahan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk sedikit dalam kitab kita sambung kitab Bidayatul Hidayah, yang mana disusun oleh Syekh Fahmi Zamzam rahimahullahu taala, terjemahan daripada kitab Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata musannif pengarang kitab, dan sebaiknya hendaklah engkau siapkan segala yang engkau perlukan untuk beristinja. Kita masih lagi bicara berkenaan dengan adab-adab masuk ke dalam tandas. Itu adab dalam kehidupan seharian kita yang semua kita lalui daripada pagi, tengah hari sampai malam, sampai tidur balik. Semua itu ada dalam kehidupan kita. Semua kita pergi tandas dan sebagainya. Cuma bagaimanakah keadaan kita? Ulama ajar kepada kita masuk kaki kiri, ataupun kita membaca doa dengan doa lagi keluar kaki kanan dan sebagainya. Itu mengikut sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak seperti mana mudah, tetapi sekiranya kita tidak rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak hadir rasa rindu, rasa sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berat untuk kita laksanakan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam diri kita. Kita ringan sebab apa? Sebab kita sayang, sebab kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata ulama, dan sebaiknya hendaklah engkau siapkan segala yang engkau perlukan untuk beristinja. Itu sebelum engkau qada hajat. Dan jangan engkau beristinja dengan air. Betul sambung tadi.
istinja. Alhamdulillah. Dan sebaiknya hendaklah engkau siapkan segala yang engkau perlukan untuk beristinja. Jadi kita kena perhati dulu, tengok air ada ataupun tidak. Persiapan sebelum kita beristinja. Sebelum engkau qada hajat, kita tengok dulu yang tu ada ataupun tidak, untuk kita sebagai persiapan untuk qada hajat dan sebagainya. Dan jangan engkau beristinja dengan air di tempat qada hajat, tempat yang sama, maka kita basuh tempat yang sama, tempat qada hajat itu, maka itu dilarang. Maksud kata ini pada zaman dahulu. Pada zaman dulu tempat yang tidak ada mangkuk. Sekarang ni zaman sekarang tak ada masalah lah, pasal sudah ada mangkuk. Sebab dulu tu zaman yang tidak ada mangkuk, dulu tu mereka qada hajat di atas padang pasir. Jadi tak bolehlah kita dia qada hajat di tempat situ kemudian nak basuh pun tempat situ juga. Jadi itu boleh mengenakan najis pada diri dia. Maka dia kena alih sikit pada waktu tersebut. Tapi zaman sekarang, zaman yang canggih dan sebagainya, sudah ada satu mangkuk untuk kita qada hajat, maka sudah tidak ada masalah. Dan hendaklah engkau beristibra. Apa dia beristibra? Iaitulah melawaskan. Beristibra iaitulah melawaskan daripada air kencing dengan cara engkau berdehem. Jadi kita berdehamlah. Dehem dengan melakukan, dan dehem dengan engkau berdehem, dehem dan melakukan jari di bawah kemaluan kamu 3 kali. Kita berdehem sambil kita lalukan jari kita di bawah 3 kali. Dan jika engkau mahu beristinja sedangkan engkau berada di tengah padang, maka hendaklah engkau mencari tempat yang jauh daripada pandangan manusia. Jika kita nak di tengah padang, maka jangan kita duduk di kalangan ramai-ramai orang, kena cari tempat yang jauh daripada manusia. Ini daripada zaman dulu juga, dulu di dalam ataupun di atas padang pasir. Sekarang ni sudah ada tempat yang khusus untuk kita qada hajat dan sebagainya. Jadi di sini berkenaan dengan zaman dahulu. Jadi cari tempat itu, tempat yang jauh daripada pandangan orang, jangan sampai orang tengok dan sebagainya. Supaya apa itu? Supaya orang tidak tercium baunya dan tidak dengar bunyinya. Itu adab. Adab dalam kita qada hajat itu diajarkan dalam agama kita. Jadi seremeh, nampak macam remeh perkara tersebut, seremeh benda ini sampai macam tu sekali Islam ajar. Ya. Dan orang kafir pun pernah mengata Salman Al-Farisi pernah diejek. Salman Al-Farisi pernah diejek oleh orang yang bukan Islam. Dia cerita apa? Dia cerita sampai masuk tandas, keluar tandas, sampai detail sangat ni. Diejek sama Al-Farisi oleh orang yang bukan Islam, orang kafir. Nabi kamu ni, Nabi Muhammad SAW ni, kata mereka, melampau-lampau. Nabi kamu ini, Nabi Muhammad SAW itu melampau-lampau, ajak semuanya. Tak kira sampai dalam tandas pun ajak. Macam mana caranya, macam mana nak jaganya, semua ajak habis. Apa kamu ni sampai terlebih-lebih sangat ni? Orang kafir mengejek berkenaan dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Salman Al-Farisi dia jawab apa? Dia kata, inilah agama Islam. Inilah agama Islam, agama yang sempurna. Sebab itu agama yang sempurna. Sebab apa? Sebab ajak semuanya, daripada awal kita bangkit tidur, dan daripada kita nak keluar rumah, kita nak pergi tandas, masuk bilik ayak, nak qada hajat, semuanya diajarkan oleh agama Islam. Inilah yang menunjukkan kepada kita tidak ada agama yang paling sempurna melainkan agama Allah Subhanahu wa taala.
ajaran yang dibawa oleh junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pernah diejek pun, zaman Abrisi pernah diejek oleh orang yang kafir, orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa Nabi kamu ni melampau-lampau, melebih-lebih sampai benda dalam tandas pun nak cerita juga? Ya, memang kena cerita sebab ini adalah agama Allah, agama yang paling sempurna, mengajar kepada kita tentang adab-adab bukan hanya di luar, sampai dalam tandas pun diceritakan kepada kita. Sempurnanya agama yang diajarkan, yang dibawa oleh junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata ulama, dan hendaklah engkau menghadap kepada sesuatu yang engkau jadikan dinding di hadapan kamu. Hendaklah kita letakkan satu dinding, kita hadap, kita jadikan dinding di hadapan kita ketika mana kita nak qada hajat pada waktu tersebut. Dan janganlah engkau membuka auratmu sebelum engkau sampai ke tempat duduk. Jadi kita jagalah dengan pakaian kita, kita jaga sampailah kita sampai ke tempat yang betul-betul untuk kita qada hajat, barulah kita buka dan kita tengok keadaan sekeliling kita itu tak ada orang dan sebagainya, barulah kita duduk. Bukan kita buka, kita sambil-sambil jalan tu buka dah, bukan. Sampai dah sampai itu barulah kita buka, sampai tempat duduk itu barulah kita buka. Dan jangan engkau menghadap ke arah qiblah, ke arah qiblat. Jadi ketika mana kita nak qada hajat, jangan kita hadapkan diri kita itu ke arah kiblat, arah kita sembahyang. Dan juga tak boleh kita arahkan ke arah matahari dan juga ke arah bulan. Matahari dan bulan juga dilarang untuk kita hadap ke arah ketika mana kita nak qada hajat. Bukan hanya berhadap saja tak boleh, dan jangan juga kita membelakanginya. Di depan pun tak boleh. Ni kiblat, kiblat sini, kemudian kita nak membelakangi belakang kita itu ke arah kiblat. Matahari bulan pun juga dilarang. Tak boleh kita qada hajat dalam keadaan yang sedemikian rupa. Kemudian hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi arah kiblat, tapi kalau dalam rumah kita, kata ulama, rumah yang sudah ini tempat yang terbuka, tempat yang terbuka yang macam padang pasir itu, maka tak boleh. Ada setengah sampai kata haram pun ada. Jadi sekiranya dalam rumah kita itu sudah ada penghadang, sudah ada dinding dan sebagainya, maka kata ulama itu dimaafkan. Itu keadaan yang macam tu dimaafkan. Sebab apa? Sudah ada tertutup dah dengan dinding, kita ada pintu, dah semua dah. Ini zaman dulu ni tak ada. Zaman dulu ni tak ada, dia terbuka tempat dia dan sebagainya. Jadi nak hadap itu, maka itu diharamkan, ataupun ada yang kata makruh dan ada sampai haram kita buat macam tu. Tapi dalam keadaan zaman sekarang, rumah yang ada dinding, maka itu kata ulama tidak mengapa, itu dimaafkan. Kemudian hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan engkau qada hajat dalam keadaan air yang tenang. Dalam keadaan air yang tenang, kita qada hajat dalam dalam keadaan air itu air yang tenang, itu hukumnya makruh kata ulama. Dalam keadaan macam tu makruh kata ulama. Ataupun makruh sebab apa tafsiran ini untuk waktu siang. Siang dalam air yang tenang, ulama cerita kepada kita, jika sekiranya kita qada hajat waktu siang dalam air yang tenang, maka hukumnya adalah makruh pada waktu siang. Adapun pada waktu pada waktu yang air tenang itu, waktu laju ataupun tafsiran ini untuk waktu siang sahaja kata ulama. Adapun waktu yang airnya tenang, waktu malam, adapun waktu malam air tenang ataupun laju hukumnya makruh. Waktu malam air tenang ataupun laju, yang tadi tenang siang saja, tapi kalau malam sama ada tenang ataupun laju tetap makruh hukum dia. Itu pada waktu malam. Kalau siang kata ulama air yang tenang makruh, tapi kalau waktu malam qada hajat, kita pergi mengai ke, kita pergi di sungai mana ke, air tenang pada waktu tersebut ataupun air laju pada waktu tersebut, hukumnya tetap makruh. Maksud kata kalau siang tadi air laju tak apa,
Tapi kalau malam, waktu malam, air tenang pun makruh, air laju pun makruh, kata ulama. Hukumnya adalah makruh. Pasal apa? Kerana itu tempat kembalinya jin. Tempat kembali jin, kata ulama. Dalam huraian kitab ini mengatakan begitu. Tempat itu tempat jin pada waktu malam. Tempat jin itu kembali kepada tempat dia, hukum dia adalah makruh. Kemudian hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun jangan juga, atau itu ataf dia kata jangan engkau qada hajat di bawah pohon yang berbuah, buah ataupun pokok yang ada buah, kita qada hajat di bawahnya, maka itu dilarang. Dan jangan pula di dalam lubang, dalam lubang. Lubang ni lubang yang macam mana? Kata ulama, lubang yang sedia ada. Memang kita pipi tu tengok ada lubang dah, maka itu tak boleh kita qada hajat dalam tersebut. Kerana itu boleh dikatakan juga boleh jadi itu tempat jin, dan boleh jadi juga boleh membahayakan kita. Ada binatang berbisa apa kita pun tak tahu. Dan ada ulama kata tempat lubang-lubang ni biasanya tempat jin duduk di situ, dan juga ada mengatakan bahawa boleh membahayakan kepada kita. Sebab apa? Mungkin boleh ada binatang yang berbisa. Ini lubang yang macam mana? Lubang yang sedia ada, lubang yang sedia ada, ataupun lubang yang kita pergi dalam hutan dan sampai kita korek tu, itu lain cerita. Ini lubang yang memang kita pipi tu ada lubang dah, maka tak boleh kita qada hajat dalam tersebut. Mungkin ada binatang dalam tersebut, boleh menzalimi pula binatang-binatang ataupun apa-apa yang ada dalam lubang tersebut. Kemudian hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jauhilah daripada kencing di atas tanah yang keras. Sebab apa? Sebab ada merecik lah. Sebab dia boleh merecik najis itu kepada diri kita. Sedangkan bila kena, maka sudah tidak boleh kita menggunakan pakaian itu untuk menunaikan solat, sebab ada najis pada diri kita. Sebab itu dilarang kita kencing di atas tanah yang keras, ataupun di tempat bertiup angin, tempat angin yang kuat. Kita kencing dalam keadaan tempat itu angin yang kuat. Sebab apa? Dibimbangi, dikhawatiri bahawa terkena percikan air kencing tersebut. Itu sangat bahaya, sangat bahaya terkena percikan air kencing tersebut. Dan boleh jadi juga kerana apa? Kerana firman Nabi, kerana sabda Nabi SAW, seperti yang bersabda oleh Nabi SAW, inna ammata azabil qabri minhu, sesungguhnya kebanyakan siksaan kubur berasal daripadanya. Berasal daripada mana ni? Berasal daripada sebab tidak berhati-hati dalam bersuci daripada najis. Dalam keadaan kita tidak mengambil berat, dalam keadaan kita menyucikan najis, ketika mana kita membuang air kecil, tak cuci dalam keadaan yang sempurna. Ramai yang kena azab kubur. Kerana apa? Kerana terlalu meremehkan, mengambil ringan ketika mana membasuh air najis dia, air kencing dia. Sebab itu dalam satu hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam dia berjalan di satu kebun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar. Nabi dengar apa? Nabi dengar dua orang suara yang sedang diazab di dalam kubur. Nabi lalu di satu kebun, Nabi dengar ada dua suara orang yang sedang diazab di dalam kubur tersebut. Kemudian Nabi SAW bersabda, kedua-dua, Nabi kata Nabi dengar orang yang diazab dalam kubur itu dua orang. Nabi kata dua orang ini bukanlah diazab kerana perkara yang berat. Bukanlah mereka dua ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebab benda-benda yang berat, tetapi mereka ini diazab kerana benda-benda yang ringan sahaja, kata Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW cerita, Nabi bersabda, yang pertama, orang yang diazab yang pertama ialah orang yang tidak bersih daripada kencingnya. Dia basuh kencing tapi dalam keadaan tidak bersih, tidak sempurna, maka di alam kubur dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan juga Nabi dengar suara yang kedua, juga diazab oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang yang kedua ini? Ialah orang yang suka ke sana ke sini. Dia pergi rata-rata, dia pergi sana, dia pergi sini, tapi dalam keadaan dia mengadu domba. Ini juga orang yang disiksa di alam kubur Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kisah ini jugalah Nabi SAW suruh supaya mengambil pelepah tamar. Nabi ambil pelepah tamar dan Nabi belah dua, Nabi letakkan di atas kedua-dua kubur tadi. Kubur tadi selama mana Nabi kata mudah-mudahan selama mana hidup pokok ini basah pelepah tamar ini, maka diringankan azab daripada keduanya tersebut. Mudah-mudahan ringan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ringan azab mereka dalam kubur. Kerana apa? Kerana diletakkan pelepah tamar tersebut yang masih basah. Tamar itulah yang mana mereka itu yang kata duduk atas kubur tadi itu, pelepah tamar tadi itu, mereka itulah yang tolong memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di atas dosa kesilapan yang dilakukan oleh ahli kubur tersebut. Dan juga kubur ni tuan-tuan hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu benda yang semua kita kena lalui dalam kehidupan kita. Tak siapa pun yang dapat mengelakkan diri mereka daripada azab kubur selama ataupun daripada memasuki alam kubur Allah Subhanahu wa taala, alam barzakh. Semuanya kita akan masuk ke alam kubur, sama ada tempat kita itu tempat yang bahagia ataupun tempat yang disiksa oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Alam kubur yang mana diceritakan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ketika mana beliau melalui kawasan perkuburan, sebuah kawasan perkuburan, kemudian tiba-tiba dia berhenti di tempat perkuburan tersebut dan mengalir air mata dia. Mengalir air mata ni sungguh-sungguh mengalir air mata sampai basah janggut-janggut dia, Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian ketika melihat Sayyidina Uthman menangis yang sungguh-sungguh tersebut, seorang sahabat pun bertanya kepada dia, "Wahai Amirul Mukminin, kamu ini selalu duk cerita, selalu duk sebut berkenaan dengan syurga, berkenaan dengan neraka Allah Subhanahu wa taala, serta juga segala penderitaan, kesulitan, siksaan di alam akhirat Allah Subhanahu wa taala. Tapi aku tak pernah tengok pun kamu menangis macam ni. Duk cerita banyak dah tentang siksaan, azab di akhirat Allah Subhanahu wa taala, tapi tak pernah kamu tengok kamu ini menangis sampai macam ni sekali. Seperti mana kamu lalu pada tempat perkuburan ni, tak pernah tengok," kata sahabat Nabi SAW kepada beliau. Kemudian hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Uthman pun menjawab, dia kata, "Aku mengingatkan keadaan diri aku dalam kubur." Dalam kubur dia kata duduk seorang-seorang dia. Duduk seorang-seorang dia di dunia, duduk dengan kawan-kawan. Sedangkan dalam neraka pun duduk dengan orang lain, disiksa bersama dengan orang-orang yang lain. Tetapi dalam kubur seorang-seorang sahaja, tak ada siapa pun yang boleh menemaninya. Itu dia rasa sangat sampai menangis dia, sampai basah janggut-janggut dia, dan dia membacakan sabda Nabi SAW yang berbunyi, Nabi SAW pernah bersabda, Nabi kata, kubur itu awwalu manzilin min manazil akhirah. Kubur itu tempat yang pertama daripada tempat-tempat alam akhirat Allah Subhanahu wa taala. Persinggahan pertama alam akhirat ini panjang. Alam kubur kita dibangkitkan semula, kita bangkit itu dalam keadaan sangat dahaga. Bayangkan kalau kita tidur malam, bangkit pagi pun dahaga dah. Ini kita tidur ataupun dimatikan duduk dalam kubur, bangkit dalam keadaan yang sangat dahaga. Dan kita pada waktu itu mencari kolam Nabi SAW. Ada yang dibangkitkan dan dapat minum kolam Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW bersabda, tempat yang pertama di alam akhirat Allah Subhanahu wa taala adalah alam kubur. Siapa-siapa yang berjaya, siapa-siapa yang berjaya daripada azab kubur, maka apa sahaja yang akan dilaluinya selepas itu akan dimudahkan, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih mudah lagi perjalanan dia.
Kalau kubur dia elok, tidak diseksa, bahagia, luas kuburnya seperti taman syurga, maka selepas itu di padang mahsyar, titian sirat, lebih mudah lagi, lebih ringan lagi, dia akan dapat mengharungi setiap perjalanan di alam akhirat Allah Subhanahu wa taala dengan lebih mudah. Tetapi sekiranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang tersebut yang meninggal dunia kemudian dimasukkan ke dalam kubur dan dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, disiksa oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan yang dahsyat, maka apa yang akan dia lalui selepas itu? Dibangunkan di padang mahsyar, dan segala benda yang dia lalui di alam akhirat Allah itu akan lebih dahsyat lagi, lebih siksa lagi, lebih azab lagi daripada apa yang dia dapat di alam kubur Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kadang-kadang kita tak boleh nak rasa seronok sangat, nak gembira sangat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, sebab kita tak tahu nasib kita macam mana di alam akhirat Allah Subhanahu wa taala. Abu Darda rahimahullah taala dia berkata, ada 3 benda, 3 perkara yang membuatkan aku ketawa dan boleh menyebabkan, dan 3 benda juga, 3 perkara juga yang menyebabkan aku menangis. 3 perkara menyebabkan aku suka, aku ketawa, dan 3 benda, 3 perkara yang menyebabkan aku menangis, kata Abu Darda. Yang mana antara 3 perkara itu ialah orang yang mengejar dunia, yang kejar hidup dia dunia, padahal kata beliau kematian itu sedang mengejarnya. Dia kejar dunia, hidup dia hidup untuk dunia semata-mata, pagi petang cari dunia semata-mata, tetapi kematian itu duk mengejar dia, duk hampir dengan dia, tapi dia lalai, dia terlupa dan sebagainya. Kemudian dia sebut mereka ataupun orang yang ketawa terbahak-bahak, orang yang gelak, yang suka gembira sangat dalam kehidupan mereka, tetapi mereka itu tidak tahu adakah Allah Subhanahu wa taala redha kepada mereka ataupun Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka. Hidup mereka suka gembira sentiasa, gembira, suka gelak, ketawa, terbahak, sedangkan mereka pun tak tahu sama ada dia itu disukai oleh Allah, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam mana dia boleh gelak sampai macam tu? Macam mana boleh suka gembira sampai macam tu, sedangkan dia tak tahu pun sama ada dia itu sama ada diridai oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mereka yang lalai, orang ataupun manusia yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lalai kepadanya. Dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lupa Allah melihatnya, dia lupa Allah mengetahui segala gerak-gerinya, perbuatannya, zahirnya, dalamannya, batinnya, semuanya itu diketahui oleh Allah Subhanahu. Dia lupa, dia lalai dengan Allah, sedangkan Allah tak pernah lalai dengan dia. Walaupun sekelip mata semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirun bima ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala khabir. Khabir ni benda yang dalam, benda yang dalam, yang batin kita itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tuan-tuan hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 benda yang diceritakan, yang disebut oleh Abu Darda yang boleh menyebabkan dia menangis, dan 3 benda yang boleh menyebabkan dia ketawa. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri saya sendiri, dan mudah-mudahan ada manfaat untuk hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu Bismillah. Assalamualaikum. Ni satu perkongsian lah. Bolehkah kongsi serba sedikit bagaimana mujahadah almarhum ayahanda Tuan Guru Haji Muhammad Rifai
menjaga matanya, mulutnya, telinganya dan makan minumnya. Dan apakah salawat yang sering dilakukan, dilazimi oleh almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Rifai semasa hayatnya? Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, almarhum ayahanda orang yang sangat mujahadah, yakni sangat bersungguh-sungguh melawan hawa nafsunya. Dia sangat menjaga matanya, mulutnya, tak mengata kepada orang lain, telinganya. Dia tak suka sebenarnya, tak suka kalau kita sembang bab orang lain, dia akan kata dah jangan cakap, cukup, dia tak mau dengar. Jadi dia menjaga telinga dia dan mulut dia. Semestinya dia memang tidak minat untuk bercerita berkenaan dengan orang lain, sangat tak minat. Kalau kita nak cerita depan-depan dia, maka susahlah. Kita nak sembang orang lain tu memang payah. Dia kalau kita naik kereta, saya bawa dia juga dulu ni, naik kereta dalam perjalanan tu, dia suka tengok di bawah lah. Dia sangat menjaga mata dia. Kalau tengok sikit tempat-tempat yang orang naik motor macam wanita dan sebagainya, dia akan tunduk pandangan dia. Itu yang saya tengok sendirilah. Dan mulut dia memang tak suka bercakap tentang hal orang. Dia suka berzikir, berselawat dan bercerita berkenaan dengan ilmu-ilmu sahaja. Dan makan minumnya sangat menjaga. Dia sangat jaga makan minum dia. Susah nak makan benda yang kami makan tapi dia tak makan. Contohnya, mungkin tak ada masalah bagi orang lain, ayam tu memang dia satu-satulah benda yang dia tak makan, ayam, kecuali ayam yang diyakini boleh makan. Kalau bukan kata benda tu haram dah, halal, tapi dia sangat menjaga lah, sangat menjaga. Orang lain makan macam biasa, kalau nak beli makan, dia tahu beli ayam ni di mana. Susahlah nak tahu ayam tu beli di mana. Kalau ayam yang diyakini kata orang halal, Islam, memang tak ada campur apa, baru dia makan. Tapi kalau tidak, mai pilah sedap macam mana pun, dia takkan makan. Tu dah dia sangat menjagalah makan minum dia. Benda-benda macam tu, sebab apa? Dia selalu sebutlah, daripada makanan itu, daripada mata mulut itu dapat mempengaruhi hati. Di situlah dapat, orang kata apa, menolak daripada rasa kelazatan, kemanisan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dia sangat jaga. Sebab apa? Sebab nak merasai kemanisan, kelazatan dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau makan kita tak jaga, mulut tak jaga, telinga tak jaga, mata tak jaga, itu mempengaruhi hati kita, mengotorkan hati kita. Bila hati kotor, maka susah kita nak merasai keseronokan, rasa nak cepat-cepat dalam ibadah. Sikit-sikit kita rasa tak sabar dah. Tak boleh nak lama-lama dalam kita nak berhadapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak berzikir lama-lama tak boleh. Sebab apa? Sebab tidak menjaga mata kita. Dan mata itu dia sumber utama. Dengan mata boleh jadi macam-macam kata ulama. Sumber utama adalah mata. Dengan mata kita boleh buat baik, dengan mata kita boleh buat jahat. Dengan mata itu kita rasa terdorong nak buat baik. Tengok orang zikir, tengok orang baca Quran, tengok orang solat, mengaji, kita rasa semangat nak mengaji. Itu punca mata. Tengok orang buat maksiat, dengan mata kita terin nak buat maksiat. Itu juga punca daripada mata. Jadi kata ulama, dia adalah di antara sumber yang utama. Dan selawat yang sering dilazimi oleh beliau sampaikan dalam tidur adalah selawat Al-Fatih dan selawat Azimiyah. Itu wirid dia lah. Memang sangat banyak dia selawat. Dia sangat tekankan zikir, sangat tekankan selawat. Sampai dalam tidur pun dia terbaca selawat Al-Fatih dan selawat Azimiyah.
dia selalu pesan kepada kami, kami anak-anak ni, dia pesan baca selawat ni banyak-banyak, selawat azimiyah dalam wirid tarikat tu. Wallahu alam. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri saya sendiri, dan mudah-mudahan ada manfaat untuk ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limashayikhina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اختم لنا يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة، ولا تختم علينا يا الله يا الله يا الله بسوء الخاتمة. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan, kelemahan, kesilapan daripada diri saya sendiri, saya mohon sangat-sangat kemaafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.